Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terdapat 4 dimensi kepimpinan transformational. Yang pertama adalah dimensi karisma. Yang kedua adalah dimensi pertimbangan individu. Yang ketiga adalah dimensi merangsang intelek, dan yang terakhir adalah dimensi motivasi inspirasi. Bagi dimensi yang pertama adalah dimensi karisma. Pemimpin itu perlulah memupuk perasaan bernilai, hormat, bangga dan lain-lain dalam diri orang bawahannya. Dalam konteks bilik darjah, seorang guru itu perlulah memberi tanggapan bahawa dirinya itu seorang yang boleh dibanggakan, dihormati oleh murid-muridnya. Sebagai seorang guru yang mempunyai kepemimpinan transformational, perlulah menunjukkan karismanya yang tersendiri agar boleh dijadikan role model yang dikagumi, dihargai dan diikuti oleh murid-murid. Bagi dimensi yang kedua pula adalah dimensi pertimbangan individu. Seorang pemimpin itu perlulah memerhatikan keperluan pengikutnya dan memberikan projek ataupun tugasan kepada individu tersebut supaya pengikutnya itu dapat meningkatkan kemahirannya dari aktiviti ataupun tugasan yang telah diberikan. Dalam konteks bilik darjah pula, seorang guru itu perlulah memerhati dan menilai kelemahan dan kekurangan muridnya itu agar guru dapat merancang kaedah yang terbaik untuk muridnya dan membantu murid itu meningkatkan kemahirannya. Bagi konteks pendidikan khas pula, seorang guru itu perlulah menilai kelemahan dan kelebihan muridnya agar dapat mengaplikasikan satu kaedah pengajaran yang sangat berkesan dan sangat baik. Hal ini juga dapat membantu murid itu dalam meningkatkan kemahirannya dan digunakan pada masa hadapan. Seterusnya, bagaimana nak bawa kepimpinan transformasi dalam kelas dari dimensi merangsang intelek ialah guru perlu menanamkan sifat ingin tahu dalam diri murid. Apabila guru berjaya menanam sifat ingin tahu dalam diri murid, murid akan terdorong dan akan mencari maklumat mengenai pembelajaran yang diajar oleh guru. Jadi, pembelajaran yang aktif akan berlaku di mana murid juga memainkan peranan untuk mencari maklumat, bukan hanya sekadar menerima maklumat daripada guru. Yang kedua ialah guru menjalankan kaedah pembelajaran yang mengandungi kemahiran abad ke-21. Contohnya, kaedah pembelajaran yang mengandungi elemen 4C iaitu critical thinking, creativity, collaboration dan communication. Critical thinking ini menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis dan berfikir di luar kotak. Creativity ini menggalakkan murid menjadi lebih kreatif. Collaboration pula merujuk kepada kemahiran murid untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain. Dan communication pula dapat melatih murid dari segi kemahiran mereka berkomunikasi. Seterusnya ialah peranan guru dari dimensi motivasi inspirasi. Guru hendaklah memberi dorongan dan kata-kata semangat kepada murid. Hal ini akan menyebabkan murid lebih termotivasi untuk belajar dan tidak mudah putus asa dalam pembelajaran mereka. Yang kedua, guru hendaklah bersikap terbuka, iaitu bersedia menerima pandangan dan pendapat murid. Sekiranya guru meminta pendapat daripada murid, guru hendaklah bersedia dan meraihkan pendapat murid tersebut agar murid akan lebih terdorong untuk mengemukakan pendapat mereka pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang akan datang.